Selamat pagi dan selamat datang ke Bengkel Setengah Jam SNK Engku Hussein. Baik, hari ini kita akan sambung daripada apa yang kita telah belajar semalam, iaitu Google Form. Baik, semalam kita melihat cara memulakan Google Form. Kita boleh memulakan Google Form daripada menaik di search bar, ya, di search bar kita letak Google Form, ataupun di butang new kita boleh melakukan Google Form. Tetapi cara yang saya showkan kepada cikgu ialah melalui bidik 9. Cari Google Form di bidik 9 supaya kita boleh melihat apakah Google Form yang kita telah gunakan ataupun yang telah kita wujudkan sebelum ini, sebelum Google Form yang kita telah pakai akan terpampang di sini. Jadi kalau kita boleh mencari satu Google Form yang kita telah buat sebelum ini, kita boleh cari di bahagian tersebut. Baik, apa yang kita akan lihat hari ini ialah bila kita buat Google Form baru, ini sedikit timbang-timbang yang kita lihat semalam. Bila kita buat Google Form baru, sememangnya gambarannya adalah berwarna purple. Ya, memang dia berwarna purple dan kita ada dua bahagian di mana kita nampak untitled form. Di atas ada untitled form dan di sini juga ada untitled form. Jadi bila kita letakkan tajuk kita di mana antara dua ini, yang bagi itu akan berubah. Contohnya kita letakkan tajuk sebagai laporan PPR. Kita letakkan tajuk sebagai laporan PPR dan bila kita klik pada untitled form yang lagi satu, ianya akan berubah secara otomatik. Ya, okay. Kemudian apa lagi kita lihat semalam ialah bagi sedikit maklumat tentang warna. Kemudian kita juga telah lihat cara untuk mengubah header. Ya, header kepada untuk Google Form. Contohnya kita pilih kita pilih gambar ini. Kalau cikgu sendiri dari gunakan gambar ini, ya, jadi gambar itu akan terpampang di atas dan warna tema dalam gambar header ini akan mengubah warna penampilan Google Form kita. Dan kita ada banyak lagi option untuk mengubah penampilan Google Form. Ya, kita akan gunakan warna di sini untuk mengubah penampilannya. Kemudian kita juga telah belajar tentang font, ya, font yang kita boleh gunakan di dalam Google Form. Baik, satu lagi yang kita telah lihat semalam adalah cara untuk menambah soalan dengan menggunakan simbol tambah di sebelah kiri, sebelah kanan. Ya, kita boleh menambah soalan seberapa banyak yang boleh. Kemudian setiap soalan yang kita wujudkan, kita boleh pilih cara soalan yang akan terpampang. Adakah kita mahu jawapan ringkas, ataupun kita mahu jawapan panjang dalam bentuk perenggan, ataupun kita mahu soalan objektif, ataupun soalan pilihan, ataupun drop down. Ya, kita ada banyak option di sini yang kita boleh pilih. Kemudian kita juga telah lihat cara untuk meletakkan gambar di dalam Google Form. Satu cara ialah dengan meletakkan gambar di dalam kotak soalan yang kita telah create tadi, ya, dengan kita klik pada gambar, ikon gambar. Setelah kita pilih gambar yang kita mahu, ya, kita boleh terus menggubal soalan di dalam kotak berkenaan. Ya, seperti ini. Okey, jadi kalau cikgu lihat di dalam satu kotak ini, di dalam satu soalan sudah ada satu gambar. Kalau cikgu mahu satu gambar untuk beberapa soalan, cikgu boleh gunakan simbol gambar image di sebelah kanan. Okay, contohnya cikgu tambah soalan, cikgu tambahkan image cikgu. Image saya letakkan ini. Ya, jadi gambar cikgu akan terpapar di sini tetapi tidak ada soalan. Ya, tidak ada soalan, cikgu boleh beri tajuk dan di sini tidak ada soalan tetapi cikgu boleh buat soalan seterusnya berdasarkan gambar di atas. Cikgu boleh buat soalan berdasarkan satu gambar ini. Perbezaannya di sini ialah gambar ini adalah untuk soalan ini sahaja. Ya, saya lihat soalan di sini.
Ya, saya boleh type soalan di sini dan saya boleh beri jawapan di sini. Tetapi yang berikutnya ini adalah satu gambar untuk beberapa soalan. Jadi ini yang kita lihat semalam. Kemudian apa lagi kita lihat semalam ialah untuk mata ini, ya, kita boleh lihat preview penampilan ataupun apakah paparan yang pelajar akan nampak bila soalan sudah siap. Okey. Dan kalau cikgu tak test run Google Form, cikgu juga boleh gunakan preview, ya. Kemudian kita juga telah lihat tentang setting di mana kita boleh memilih adakah kita mahu mengumpul email pelajar ataupun adakah kita mahu restrict, ya, untuk sesiapa pengguna akaun MOE sahaja yang boleh buka, ya, kita restrict, atau kita mahu sesiapa sahaja tak kira MOE ke Indeed ke Gmail ke, ya. Jadi kita untick, ya. Kemudian satu lagi ialah limit to one response. Katakan cikgu buat PBT menggunakan Google Form, jadi cikgu pick limit to one response supaya pelajar tidak boleh mengulang soalan. Okay? Dan presentation ini, pada bahagian presentation adakah cikgu mahu menunjukkan link untuk menghantar satu lagi Google Form. Jadi ini pun tak perlu, dan di sini confirmation message cikgu boleh letakkan terima kasih, ya, terima kasih. Okey, dan jangan lupa cikgu save. Ya, cikgu save. Dan kalau cikgu lihat di sini pada setting ada 3 butang, ada general, ada presentation dan juga quizzes. Jadi setakat ni kita belum lihat quizzes lagi, ya, sebab ini adalah satu topik besar, tetapi kita sudah tahu cara penggunaan general dan presentation. Okey. Baik, kemudian yang terakhirnya kita telah lihat pada butang send, ya, bagaimanakah kita akan menyampaikan orang ini kepada penerima, ya, pada penerima, adakah mereka pelajar atau cikgu tak kira. Baik, caranya ialah cikgu boleh menghantar orang ini melalui email, pengambilan email, atau cikgu klik pada ikon yang kedua ini yang bentuk rantai ini, dan cikgu boleh copy link, terus cikgu letakkan di dalam media sosial cikgu seperti ini, ya. Memang cikgu sudah nampak orangnya, tetapi cikgu nampak linknya terlalu panjang. So ini adalah satu cara. Satu cara ialah selepas cikgu copy, ya, selepas cikgu copy, cikgu exit, kemudian cikgu pergi ke Google Chrome yang baru dan cikgu typekan gg.gg sehingga cikgu dapat URL shortener. Okey, dan cikgu boleh masukkan URL tadi dan cikgu singkatkan URL tadi berdasarkan pada tajuk Google Form cikgu dengan menekan tik pada customize link. Kemudian cikgu letakkan tajuk cikgu tadi, ya, laporan PDPR contohnya 2021. Okay, so saya akan dapat satu link baru yang sangat singkat berbanding dengan link yang panjang tadi. So saya highlight, saya copy, kemudian saya pergi ke media sosial di mana saya mahu sharekan link tadi dan saya paste, dan saya akan dapat orang yang sama. Jadi cikgu lihat di sini link atau pautan kepada orang Google Form tadi yang panjang dan yang ini yang saya sudah singkatkan. Okey, kita sudah lihat semua ini semalam. Baik, apakah kita akan lihat pada hari ini ialah lebih lanjut lagi di dalam Google Form. Yang pertama kita perlu tahu apakah yang ada di dalam pembaris ini, ya, ataupun bahagian kecil, kotak kecil ini. Kalau cikgu lihat di sini ada 6 simbol, ya. Yang pertama ialah tambah, untuk kita tambah kotak di sini, ya, untuk soalan. Dan yang kedua ini adalah copy. Ini adalah copy, bermaksud kalau saya mahu masukkan soalan dalam Google Form ini daripada Google Form yang lain, jadi saya boleh gunakan ini. Kalau cikgu lihat ni dia kata import question, bermaksud saya akan import soalan daripada Google Form yang terlebih dahulu yang saya sudah buat terlebih dahulu. Baik, yang ketiga ialah title. Okey, yang ketiga ialah title.
Contohnya saya akan buatkan title dan cikgu akan lihat title itu akan terpapar di sini. Okay, saya mahu alihkan dia ke bawah. Okay, saya mahu alihkan dia ke bawah, paling bawah. Okay, paling bawah, dan di sini saya mahu letakkan sedikit message. Baik, contohnya. Ya, contoh. Kemudian saya juga boleh letakkan satu lagi. Okey, satu lagi link di bawah ini, nanti saya akan tunjukkan untuk apa ya. Baik, bila cikgu sudah letak sebegini, cikgu boleh pergi ke preview untuk melihat paparannya pada penerima. Title yang kita buat tadi, paparannya adalah seperti ini. Ya, cantik kan? Cantik kan? Okey. Baik, kita akan patah balik pada soalan tadi. Satu lagi perkara yang kita telah lihat semalam ialah cara mengumpulkan respon daripada penonton kita. Cara mengumpulkan respon ialah dengan kita klik kepada perkataan responses dan kita dapat lihat respon daripada penerima borang tadi dalam bentuk pelbagai graf. Ya, dalam bentuk pelbagai graf. Jadi kalau kita mahu untuk mendapatkan maklumat yang sangat mudah ialah dengan menggunakan Google Slide. Cikgu klik pada butang hijau di atas ni pada responses dan cikgu akan dapat melihat data, ya, maklumat yang kita kumpulkan daripada Google Slide tadi. Yang ini cikgu boleh asingkan. Contohnya di sini saya ada respon daripada 3 pelajar yang berlainan, 4 kelas yang berlainan. So saya akan klik di sini, ya, kemudian saya akan pergi ke kotak kecil ini dan saya akan sort. So bila saya sort, data yang saya kumpulkan tadi sudah diasingkan mengikut nama kelas. So saya dapat lihat siapakah dari kelas mana yang telah mengambil bahagian di dalam Google Form saya. Okey, sekarang apa yang saya akan buat? Saya nak tunjukkan kepada cikgu ialah, contohnya cikgu mahu kongsikan maklumat ini dengan pelajar cikgu supaya mereka boleh lihat, ya, nama mereka. Mungkin dia kata kita saya dah hantar tapi nama saya tak ada. Okey, contohnya. So saya akan klik pada share. Bila saya pergi ke bawah ini dan saya akan pilih anyone with the link. Bermaksud sesiapa sahaja yang mendapat link ini akan dapat buka Google respon kepada Google Form saya. So saya pastikan ini adalah viewer. Kalau cikgu letak editor, dia boleh letak nama dia. Ya, walaupun dia tidak menjawab soalan, dia akan letak nama dia. So kita tak mahu itu, so kita akan pilih viewer sahaja. Ya, kemudian kita pilih copy link dan baik, sekarang kita akan patah balik pada pelaporan kita dan laporan kita tadi, laporan video kita tadi yang kita buat tadi kan. Okey, di bahagian bawah ni kita siapkan tadi untitled title ni. Sekarang link tadi saya akan paste di sini. Okey, cikgu nampak ya? Link tadi, link kepada data ini saya dah ambil link di share. So saya letakkan di dalam Google Form saya. Kemudian saya kita akan lihat pada preview bagaimanakah paparan link tadi. Baik, cikgu nampak? Sudah ada di sini, sudah ada di sini. So bila seorang, katakan saya lah submit benda ni kan, katakan saya submit benda ni, saya boleh lihat entry di dalam Google spreadsheet ini melalui link ini tadi. Satu lagi tempat di mana saya boleh letak ialah di setting pada bahagian presentation. Okey, saya akan letak di sini juga. Sila
semak penghantaran, contohnya penghantaran tugasan dan di sini. Kemudian saya akan tampalkan link tadi di sini. So sekarang kita cuba hantar ya. Oh di sini tak ada nama. Saya nak letakkan dulu. Ya. Okay, nama dan kelas. Saya sekarang akan pergi ke preview ini. Contohnya, okay, dan saya akan submit. So bila saya submit, link kita tadi sudah terpapar di sini. Ya, link kita sudah terpapar di sini. So penerima orang kita boleh klik pada link ini dan mereka akan dapat melihat entry nama mereka di dalam Google. Mereka dapat lihat entry mereka di dalam Google spreadsheet ini. Adakah sudah berjaya atau tidak. Okey, so ini adalah satu cara yang sangat mudah untuk kita menyampaikan maklumat kepada penerima orang Google Form kita. Okey, so hari ini kita sudah lihat cara kita buat link untuk penerima kita dan juga cara untuk mengfungsikan link pautan kepada respon di dalam Google Spreadsheet. Okey, so itu adalah untuk yang kita sudah lihat untuk bahagian title. Kita juga sudah lihat bahagian add image tadi dan ini pula adalah add video. Kita akan cuba klik add video. Bila kita klik pada add video, sama juga dengan yang kita buat image tadi, sama dengan apa yang kita buat untuk image tadi. Dalam PDPR, baik saya mahu tambah soalan. Ya, saya mahu tambah soalan. Sama juga di sini, kalau cikgu lihat, kita boleh gunakan add video. Ya. Lihat video apa ya. Contohnya cikgu sudah letak nama. Okey, cikgu boleh pilih satu video dan video itu akan masuk ke dalam kotak ini. Sama seperti image tadi, ya. Bila cikgu letakkan video, dia akan masuk ke sini, kemudian soalan cikgu kena tambah kotak untuk membuat soalan. Ya. Dan video ini kalau cikgu lihat, bila cikgu klik pada video, cikgu boleh membesarkan video cikgu. Okey, membesarkan ataupun cikgu boleh letakkannya di kalau kita lihat di sini, cikgu boleh letakkannya di tengah-tengah ataupun cikgu boleh letak di sebelah kanan, atau kalau cikgu nak ubah pun cikgu boleh ubah ke sini atau cikgu boleh pilih. Ya, jadi itu adalah untuk meletakkan video. Baik, ini pula adalah jika cikgu mahu meletakkan beberapa bahagian di dalam Google Form. Contohnya di dalam Google Form saya nak letakkan selepas nama dan kelas, saya nak tambah satu bahagian pembahagi, divider, pembahagi. Ini adalah section kedua. Contohnya, ya. Kemudian selepas ini saya nak buat satu lagi pembahagi. Pembahagian, ya. Saya nak buat bahagian baru.
Kemudian selepas ini saya nak buat lagi satu pembahagian. Contohnya, sekarang kita sudah buat dalam Google Form kita ada, yang ini adalah section pertama, yang pertama sekali. Yang ini akan muncul automatik yang cikgu bila kita sudah buat yang kedua. Ini adalah yang kedua, ini adalah yang ketiga dan ini pula adalah yang keempat. Okey, kita akan lihat bagaimana paparannya bila ada pada penerima. Kita klik pada preview. So sesiapa yang menerima Google Form kita tadi, dia akan nampak seperti ini ya. Okey, dia ada perkataan next. So kita isi, contohnya kita isi okey, kita pergi ke next. Ini dia yang next tadi kan, untuk reading tadi contoh. Okey, kemudian kita pergi ke next. So kita sudah buat 4 bahagian tadi. So kita akan nampak 4 bahagian seperti ini. Ya, so kita patah balik ke depan tadi. So kita sudah lihat cikgu, kita sudah lihat fungsi simbol tambah, fungsi simbol title, fungsi simbol image, fungsi simbol video dan juga fungsi simbol section. Sekarang yang kita perlu lihat adalah yang terakhir, import question. Baik, katakan dalam borang ini saya juga boleh gunakan soalan daripada Google Form yang terlebih dahulu. So saya klik pada import question dan saya akan dapat satu option. Semua Google Form saya yang saya pernah buat sebelum ini akan terpapar di dalam option saya. So katakan saya nak gunakan soalan ini. Contohnya ya, saya pilih soalan ini, maka saya pilih select dan soalannya akan terpapar di sini mana yang saya nak gunakan. Saya nak gunakan nama, saya nak gunakan EAMOE dan juga saya tak mahu terima kasih. So saya sudah pilih 2, 1, 2. So di sini dia akan secara automatik beri saya option import questions. Ada 2. So sekarang dia sudah import. Mana dia? Mana dia? Okey, ada di bahagian bawah. Ya, ada di bahagian bawah. Ini dia nama dan yang soalan yang kita import tadi. So sekarang cikgu kita sudah lihat fungsi add question, import question, add title, add image, add video dan add section. Semuanya kita sudah lihat dan yang terakhir adalah titik 3 di sini. Bila kita sudah buat sesuatu kesilapan, kalau kita nak betulkan, kita boleh gunakan simbol undo. Kita juga boleh buat make a question atau kita boleh delete keseluruhan borang tadi, move to trash. Kemudian kita boleh buat get free fill link, sama juga secara mendapatkan link tadi. Kita boleh print borang kita lihat bagaimanakah bentuk borang kita bila kita letak print. Previewnya akan terpapar di sini, ini adalah previewnya. Ya, kita akan print. Kemudian kita juga boleh add collaborators. Maksudnya, katakan saya mengajar 3 kelas dan orang ini boleh digunakan untuk semua kelas tingkatan 3 contohnya, semua kelas tingkatan 3. Jadi saya boleh masukkan semua guru yang mengajar tingkatan 3 untuk share orang ini dengan menggunakan add collaborators. So dalam add collaborators ni saya boleh gunakan nama-nama rakan-rakan saya yang sudah ada di sini. Yang saya sudah sebut. Itu adalah add collaborators. Ini adalah script editor. Add-on ini adalah satu tajuk besar cikgu, nanti kita akan lihat add-on untuk Google Form ya. Apa yang kita boleh buat. Contohnya, add-on ini contohnya. Bila saya buat soalan, okay, katakan bila saya buat soalan di sini, okay, saya buat soalan. Okay, contohnya seperti ini. Saya boleh letakkan sedikit ikon supaya nampak comel. Okay, contohnya nampak comel.
Okey, bagaimana untuk mendapatkan ikon ini? Kalau cikgu lihat pada paparan. Kalau cikgu lihat pada paparan. Ini saya letak. Oh, pada detail. Cikgu akan nampak gambar ikon tadi. Okey, cikgu akan nampak di sini. Tak tahu. Di sini. Ya, sudah. Okey, cikgu nampak ini. Ini adalah dengan menggunakan add-on. Ya, saya gunakan extension. So, untuk orang ni, Google Form kita boleh ada add-on ya. So, itu yang dia sebut di sini adalah menggunakan add-on. Okey, so secara umum kita sudah lihat cara memulakan Google Form, cara memberi tajuk, ya, cara mendapatkan data, maklumat dan seterusnya. Cara membuat setting. Semua ni kita sudah lihat pada bengkel santai setengah jam yang akan datang. Kita akan lihat dengan lebih detail lagi cara membuat quizzes, ya, cara untuk kita mengubahkan Google Form kita supaya menjadi quiz, ya, cara masuk pelbagai soalan, ya, cara membuat pelbagai soalan di dalam Google Form kita. So, sehingga kita berjumpa di dalam bengkel santai setengah jam yang akan datang. Setakat ini sahaja dari saya. Terima kasih kepada para penonton dan juga kepada rakan-rakan semesta yang hebat. Semoga kita akan terus hebat. Stay safe, take care, see you all, bye bye. Terima kasih.